Rashid bin Yub, berusia 42 tahun, berasal daripada kampung Alublat dan saya dilahirkan di kampung lah. Di mana ayah saya juga dulu merupakan pesawah. Ibu saya juga tolong membantu ayah untuk mengusahakan sawah di samping sebagai suri rumah. Dan kedua-duanya merupakan petani tulen lah. Saya merupakan anak bongsu daripada 9 orang adik-beradik. Walaupun saya dilahirkan dalam sawah, kita kata kawasan kampung, sawah padi, tapi masa tu kita bersekolah. Bila kita bersekolah, kita mentumpukan pada pelajaran dan kita di samping tu kita tolonglah ayah saya, mak saya ni buat sawah, buat bendang. Tapi kita tak tahu apa keseluruhan apa yang dalam padi tu, dan hinggalah saya mengusahakan sendiri. Bila saya mula mengusahakan sawah, rupa-rupanya masalah isu petani ni dah timbul dah lama. Isu yang timbul tapi tak diselesaikan. Umpamanya macam isu potongan padi, harga benih dieksploitasi, harga padi mentah dan sebagainya, kenaikan input dan sebagainya. Jadi isu-isu ni saya lihat semakin hari semakin menikam. Kita dah turun Putrajaya tapi masih tindakan tu masih lagi kita tengok masih tak proaktif. Bila isu tak diselesaikan, perkara ni dia akan bertambah ataupun akan bertimbun-timbun. Bila kita pergi ke kawasan-kawasan yang lain seperti luar Jepang dan sebagainya, isu yang sama. Yang paling ketara adalah padi benih. Yang akhir ini kita tengok tak diselesaikan lama dah. Dan sampai ke hari ini pun masih lagi kita kata petani masih lagi duduk dibelenggu dengan harga yang mahal, bekalan yang kurang, kualiti yang tak elok. Apatah lagi isu-isu lain, potongan padi, isu input pertanian yang semakin meningkat. Petani-petani ni dari sudut petani yang mengusahakan sawah ni, dia terkesan sebab kawan-kawan semua akan patah balik kepada petani. Kenaikan kos yang akhirnya petani yang kena tanggung. Pihak agensi dan juga pihak kementerian perlu ada tindakan yang sepatutnya lah. Terdetik pada situlah saya mula untuk berkecimpung dalam aktivis. Dan mula di situlah saya kumpulkan maklumat, berjumpa dengan kawan-kawan dan rakan-rakan, dan akhirnya saya terlibatlah dalam NGO ni untuk nak mengangkat isu-isu petani ni ke satu tahap yang lebih baik lah. Kita dalam dua kategori ni, pengampu dan juga pendesak ni. Jadi pengampu ni orang suka lah. Jadi kalau pendesak ni mungkin orang tak suka lah. Pahit getir, kita kata dari segi sudut cabaran tu kita kena hadapi lah.
itu tanda tangan MOU. Pada kali ini kerajaan nampak pihak swasta perlu ditarik sama melalui disebut tidak sebut secara khusus, sama ada melalui sewaan ataupun melalui kontrak. Pelaksanaan Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB bakal meningkatkan produktiviti dan pengeluaran padi dan beras negara menerusi penglibatan syarikat peneraju. Kali ini kita ianya tidak melibatkan sebarang kos dan modal bagi pesawat. Semua itu akan ditanggung oleh serikat. Jadi berarti pengurusan ladang sawah di bawah serikat peneraju adalah mengikut konsep serikat peneraju untuk meningkatkan hasil pengeluaran. Kita tahu pelbagai tentangan yang telah dan cabaran yang telah dihadapi oleh MAFI dalam memperkenalkan konsep Smart SBB. Smart SBB ini mula diperkenalkan pada awal 2021 yang lalu dan khususnya nak menyelesaikan banyak masalah melibatkan isu-isu berbangkit. Adakah berlaku perbincangan khusus melibatkan semua rantaian nilai yang disebutkan tadi, rantaian industri ni? Perbincangan ni tidak melibatkan petani sebab saya difahamkan keseluruhan kawasan masa saya mesyuarat di Nafas baru ni pun dialah ditimbulkan penolakan Smart SBB ni. Smart SBB ni secara tak langsung dia akan monopoli dari sudut pengurusan, dari segi pembekalan. Ni nampak tu. Nampak ni satu lagi. Ni padi yang Dirosakkan? dirosakkan, patu-patu jentera. Tentera menggunakan tangan padi. Ha. Ini pengurusi Badan Bertindak Haji Zakaria Haji Zakaria Ahmad. Pengurusi Badan Bertindak Jawatan Kuasa Bertindak Kuala Mudang Kerepan. Ini ahli jawatan kuasa dia. Yang tadi yang kata tadi ni. Nama dia Cik Azmi Abdul Jalil atau lebih terkenal di Malaysia ni sebagai Mandela Kerepan. Anak dia boleh buat nama. Ini setelah kes ni dibawa ke mahkamah. Ini di persekitaran mahkamah lah ni. Di mana ni? Di mahkamah tinggi Al-Ustaz. Al-Ustaz. Ini kita punya lawyer lah ni. Tapi pengambilan tu tak lawan di mahkamah kali ni. Kita menang. Kita menang. Semua orang ataupun sebahagian? Kita menang semua dah tu. Jadi akta pengambilan dia terbatal. Betul. Disebabkan teknikal. 2 bulan pula dia ambil sekali pula, ambil tu habis. Kumpulan yang masuk lokap berkali-kali. Perjuangan mereka ni. Perjuangan mereka kita perlu kenang. Kenang. Peladang muda yang akan menggantikan generasi lama yang dikatakan orang tua tak larat buat benang tu, perlulah. Jangan kita terima bulat-bulat projek-projek yang macam ni. Kita kena kaji, kita kena bincang dengan mereka. Bincang habis-habis. Kita tekam. Baik kita bergaduh dulu sebelum kita menangis kemudian. Sekiranya perkara ini masih lagi berlaku ataupun sebaliknya tak ada tindakan daripada pihak-pihak yang berwajib, kita tidak teragak-agak untuk turun ke Putrajaya berjumpa dengan Perdana Menteri. Ini kita akan buat dan kita harapkan kepada agensi-agensi yang terlibat untuk melihat perkara ini dengan lebih serius. Jadi sekarang ni baru ni di Bercerita Sinaru saya tanya Wabi Tarmizi Madak. Dia kata memang arahan suruh sebab Madak, Kada, Aida apa semua di bawah dia kena laksanakan. Daripada peringkat Perdana Menteri Bertanya pun dia tak tahu berapa pagi. Mai wakil rakyat dulu hari pun dia kena dia pun tak tahu. Macam mana dia pada cakap di parlimen?
ada surat daripada 11 syarikat yang membuat Smart SBB ini, surat akuan kepada petani. Kalau boleh saya nak minta. Mereka patut sedar. Dan kita pun lepas ni kita jangan bermusuhan dengan mereka. Tak ada mereka kita pun tak wujud macam ni. Tapi dulu garis panduan tu halau dulu sama. Dan kita hari ini juga mewakili keseluruhan 300,000 pesawat di seluruh Malaysia. Di mana isu-isu perbangkit ini telah lama, dan kita utarakan hari ada 5 perkara yang penting. Yang pertama berkenaan dengan menukar ke semua subsidi untuk pengeluaran padi kepada bentuk tunai dan voucher. Yang kedua, meningkatkan insentif harga padi kepada 80 sen per kilogram dan bayaran wang sara hidup sementara menunggu hasil tuai dikembalikan segera. Yang ketiga, mengendalikan pemberasan pesawah yang berlangsung di peringkat kilang. Yang keempat, daripada pesawah berhenti mempromosikan projek estate berskala besar iaitu Smart SBB. Sebaliknya menyokong dan meramaikan usahawan petani. Ketika ini terdapat ramai usahawan petani dan syarikat lokal yang sudah pun mengusahakan banyak sawah-sawah terbiar atau tidak diusahakan oleh tuan tanah. Yang terakhir, mengiktirafkan pesawah padi sebagai pesawah pegawai keselamatan makanan dan menawarkan pencen warga emas kepada pesawah. Hidup pesawat! Hidup pesawat! Hidup pesawat! Hidup pesawat! Hidup peternak! Hidup pekebun kecil! Hidup rakyat! Terima kasih kepada wakil pesawat kita. Sekarang dicontoh wakil penternak. Memanglah cabaran ni kalau kita nak bawa satu perubahan yang dah lama menjadi satu budaya, memanglah ada tekangan dan juga tekanan. Jadi saya sendiri pun berbagailah didiskriminasi, dipinggirkan dan tidak suka sebab kita dalam dua kategori ni, pengampu dan juga pendesak ni. Jadi pengampu ni orang sukalah. Jadi kalau pendesak ni mungkin orang tak sukalah sebab dia mendesak kan, dia mendesak. Jadi kita mendesak kepada fakta yang asas. Kita nak membawa isu-isu yang ramai, bukan kita nak pi saja-saja. Dan kita harap walaupun apa cabaran, kita adalah satu pejuang. Bila kita berada dalam aktivis ni, pahit getir, kita kata di segi sudut cabaran tu kita kena hadapilah. Kalau kita tak kuat untuk cabaran ni, memang kita akan rasa kecewa lah. Saya mewarisi daripada ayah saya ni dari segi bersawah lah, bersawah. Kalau kita tak mengangkat, siapa lagi nak angkat?